Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan set ketiga. Harap dia terus memberi manfaat kepada awak. Okey, nombor 1, carta pai menunjukkan peratusan kenderaan yang digunakan oleh murid untuk ke sekolah. Okey, A, namakan kenderaan paling banyak digunakan oleh murid untuk ke sekolah. Okey, macam mana nak tahu? Peratusan paling tinggi maksudnya paling banyak digunakan. Apa tu jawapan dia? Ya, kereta. Alright, kita pergi B. Berapakah peratusan bagi basikal? Okey, basikal dia tak bagi tahu kan? Alright, tapi macam mana nak tahu? Senang je. Okey, sekarang kita tambah dulu 40 tambah 20 tambah 30. Kalau kita kira congak pun boleh dapat dah. 90. Jadi 100 tolak 90 10%. Boleh? Alright, jom. Seterusnya nombor 2. Raja menunjukkan sebuah kalkulator yang menunjukkan satu nombor perpuluhan. Tandakan tik pada nilai tempat per 1000 nombor perpuluhan itu. Okey, jawapan? Ya, 1. Okey, untuk ulang kaji 7 ni per 100, 4 per 1000. Boleh? Alright. Tapi jawapannya 1 lah. Yang tu per 1000. Okey, B. Bundakan nombor perpuluhan itu kepada per 10 terdekat. Okey, tadi per 10 ialah digit 4, 9,4, 7, 1. 4 ni ialah per 10. Kita buat Q kat sini. Alright. Yang ekor dia ialah 7 besar, jadi tambah 1. Alright, kita naik atas sikit. Jadi jawapan dia 9,5 sifar. Okey, tapi disebabkan dia tak suruh per 10 jadi 9,5. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah potong. Boleh? Alright, nombor 3. Raja ialah kalender yang menunjukkan tarikh Arun mula bekerja di sebuah kilang. Okey, 26 September 2020. Namakan hari terakhir pada bulan itu. Namakan hari terakhir pada bulan itu. Okey, bulan September terakhir dia ialah 30 September kan. Okey, jadi Sabtu 26. Okey, kita teruskanlah sampai 30 ni hari apa? Boleh? Okey, kat sini cikgu dah buat. So 30 September ialah hari Rabu. So jawapan Rabu. Alright. Faham tak? InsyaAllah senang je. Okey, selepas bekerja selama 1 minggu, Arun bosan lalu berhenti. Tulis hari terakhir Arun. Tulis tarikh hari terakhir Arun bekerja di kilang itu. Seminggu So 26. Cikgu tulis sekejap. Okey, cikgu dah buat satu tarikh lah kat sini. 26, 27, 8, 29. Ingat 1 minggu tu ada 7 hari. So 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 26 dia mula kerja. Last hari yang ke-7 ialah 2 Oktober. Okey, jadi tarikh dia ialah 2 Oktober 2020. Boleh? Inilah tarikh hari terakhir dia kerja sebab 7 hari. Okey, ada murid kat sekolah cikgu dia try tambah 7, 26 tambah 7, 33 tolak 30 dapat 3. Lepas tu dia kata, cikgu 3 hari bulan ke? Cikgu kata tak, awak kena tolak balik 1 sebab 26 pun dia kerja, jadi 2. Tu yang jadi 2 Oktober 2020. Kena tolak 1. Boleh? Alright, kita teruskan nombor 3. 4 Alright. Jadual menunjukkan kuantiti wang mark. Hitung jumlah wang mark. Okey. Kita kalau nak kira ni, first kita tulis je ni 100. Tak payah buat darab 100, 5, 4. Okey, so kita tambah. Okey, dah siap. Cikgu tambah RM109. Boleh? Buat macam ni je. Okey, kita teruskan B. Mak menukarkan wangnya kepada wang kertas RM20 dan RM10. Lengkapkan jual di bawah untuk menunjukkan bilangan wang RM20 dan RM10 yang ditukar oleh Mak.
Okey, dekat sini yang RM9 ni tak boleh tukar sebab RM10 lah paling minimum kan. Jadi kita boleh buat macam ni lah. 4 1. Ni kira RM80 campur salah 4 2. Silap. 80 campur RM20 100 ataupun 3 4 60 campur 40 2 6 kemudian 1 apa lagi 8 so mana-mana jawapan antara ni semua betul. Alright, teruskan nombor 5. Okey, Baba tiba di klinik sihat pada pukul 8.50 AM pagi untuk mendapatkan rawatan. Setelah menunggu selama 45 minit, dia dipanggil masuk untuk berjumpa doktor. Dia doktor. Dia keluar dari bilik doktor pada pukul 10.05 minit. Berapa lamakah dia mendapat rawatan daripada doktor? Okey, yang ni tak termasuk menunggulah dia yang dapat rawatan tu. Okey, macam mana nak buat? Okey, first kali kita tahu idea. Idea dia sebenarnya dia kena tolak 2 kali. 10.05 minit tolak 40 minit tolak 8.50. Macam tu lah. Boy yang tertinggal tu berawatan. Okey, tapi kat sini cikgu buat macam ni. Cikgu tolak dulu 10 minit sampai 10 dengan 8.50. Okey, 5 tolak 50 tak boleh. So, kita pinjam dengan jam. Tambah 60, jadi 65 kan. 65 tolak 50, 15. So, kat sini 15. So, 1 jam 15 minit. Tapi dia ada menunggu 45 minit. Jadi tolak 45 pula. Okey, 15 tolak 45 sekali lagi tak boleh. Pinjam 1 jam tambah 60. 75 tolak 45 tinggal 30. So, 30 minit. So, jawapan dia 30 minit. Boleh? Alright, kita pergi nombor 6. Jadual tidak lengkap. Yang tidak lengkap menunjukkan jisim tembikai dan nanas yang dibeli oleh Iwan. Tembikai 25 kg, nanas tak bagi tahu. Nyatakan jisim dalam gram tembikai. Okey, agak ni senang je kan. 2.5 kg nak tukar gram darab 1000. Tak payah tulis kg Kalau nak tukar 1000 buat 3 kali lopat. So ada 2 sifar kita kena tambah 2500 gram. Boleh? Okey, jisim tembikai 2 kali jisim nanas. Ini ayat ni bagi tahu siapa lagi berat ni. Nanas ke tembikai? Tembikai lagi berat. Jisim tembikai 2 kali jisim nanas. Tembikai lagi berat. Nak tahu nanas? Bahagi 2. Jom bagi 2. Okey, sama tak dengan cikgu awak bagi 2? Jawapan dia 1250 gram. Okey, siapa yang buat kg pun tak ada masalah. 1.25 kg. Alright, terusnya C. Okey, harga 1 kilogram tembikai yang dibeli oleh Iwan ialah RM7. Hitung harga tembikai yang dibeli oleh Iwan. Tadi tembikai ialah 2.5 kg kan. Okey, jadi nak tu 1 kilo. Kalau 2.5 kg, ni darab je lah. 2.5 kg darab RM7. Alright. Okey, tapi kat sini unit dia bukan kg tau. Ni RM. Sebab sebab kita buat darab 2.5. Ni pun tak tulis tak apa ni RM. Silap cikgu. Alright. So jawapan dia tambah lagi 1 kosong. Sebab sen ada 2 kan. So RM17.50. Faham ke tak ni? Alright, teruskan Okey, nombor 7. Raja menunjukkan sebuah segi 4 tepat W, X, Y, Z. Ini bagian kepada 2 buah kawasan yang sama besar. Dia potong penjuru Y ke W ke Y. 2 kawasan sama besar lah. Okey, namakan sudut J. Okey, sudut apa ni? Nama dia sudut tirus. Okey, ingat kan? Kalau lebih 90 darjah, sudut cakar. Kalau 90 darjah, sudut tegak. Okey, B. Luas bahagian berlorek ialah 36 cm persegi. Yang berlorek, hitung panjang WZ. Okey, WZ mana? Yang ni. Ni WZ. Okey, WZ ni sebenarnya lebar dia. Panjang dia ialah 12. Okey, kalau kita tahu formula segitiga, dia ialah panjang darab lebar bahagi 2 kan.
Okey, kat sini panjang dia 12. Lebar dia tu ialah WZ. WZ. Cikgu tulis WZ. Lepas tu bahagi 2. Dan dah siap-siap jawapannya lah 36. Okey, dekat sini macam mana awak nak selesaikan? Okey, cikgu tunjuk satu pilihan lah. Kita selesaikan dulu 12 bahagi 2. 12 ni bahagi 2. 12 bahagi 2 ialah 6. So, 6 darab WZ sama dengan 36. So, nak tahu WZ, 36 bahagi 6. So, jawapan 6. So, WZ ialah 6 cm. Okay, ataupun yang 36 ni, kalau yang bahagi 2 ni, maksudnya dia darab 2. So, 36 darab 2. 12, 72. Lepas tu yang 12 ni, kan yang 12 ni, maksud dia kita bahagilah. Tadi darab bahagi 2, dia didarab 2. Yang 12 ni darab, jadi bahagi pula. Terbalik macam tu. Okay, so 6, 72. So, jawapan pun 6 cm. Boleh? So, mana-mana cara pun boleh. Alright, kita teruskan. Okay, jadual menunjukkan markah mengikut pusingan yang diperolehi oleh 3 orang pemain dalam satu permainan. Ada berapa pusingan ni? Ada 4 pusingan. Pemenang permainan itu ialah pemain yang mendapat markah paling banyak. Siapakah yang menangani permainan itu? Buktikan. Okey, siapa paling banyak? Senang je, nak tahu kita tambah lah. Ben berapa, Eli berapa, Hadi berapa. Okey, jom tambah. Okey, tambah dekat jadual dia supaya senang nak kira. Supaya tak buat salah, tak payah salin-salin. Okey, cikgu dah kira Ben. Okey, sekarang kira Eli pula. Okey, Eli pun dah. Ni nampaklah Ben lagi banyak markah dia. Alright, cikgu dah kira dah 3-3. So, siapa paling banyak? Jawapan dia Ben, 336. Alright, bukti dia ada kat atas. Alright, kita teruskan B. Alright, tulis nisbah markah yang diperolehi oleh Eli dalam 4 pusingan kepada jumlah semua markah dalam pusingan itu. Okey, kat sini Eli ialah Eli 327. Okey, jadi 300 nisbah 327 kepada ni kita tambah semualah. Jom tambah. Okey, cikgu dah tambah 987. So, nisbah 327 kepada 987. Alright, jom kita teruskan. Okey, nombor 9 berikut ialah resepi untuk menyediakan 10 gelas minuman kesihatan. Ini ialah resepi untuk 10 gelas. Okey, Shelly menyediakan minuman kesihatan berpandukan resepi itu. Dia menggunakan 24 biji strawberry. Baik, 24. Macam mana boleh dapat 24? Ni sebab dia nak buat lebih daripada 10 gelas lah ni. Okey, lepas tu 2 liter oren. 2 liter. Alright. Hitung isi padu dalam liter susu segar yang Shelly gunakan. Susu segar pula. Dia tanya yang bawah ni, susu segar. Alright. Kat sini sebenarnya dia ada buat satu orang kata apa kadaran macam satu lah tengok 6 nak jadi 24 ialah darab 4. 500 nak jadi 2 liter darab 4 juga. Sebab 500 kali 4 2000. 2000 sama dengan 2 liter. Okay, jadi sebenarnya dia nak buat 40 gelas ni. Alright, jadi yang ni pun kita darab 4. So dapat berapa tu? 200 ml darab 4. So 800 ml. Nak dalam liter kan? So dalam 800 bahagi 1000. 1, 2, 3 titik. Sifar bukan 8 liter. Alright, boleh? Okay, kita pergi B. Okey, Shelly menjual minuman kesihatan yang telah disediakan olehnya dengan harga RM5 segelas. Hitung wang yang dia dapat bila semua minuman itu habis dijual. Semua ni berapa banyak ni? Okey, tadi kalau kita tengok, cikgu kata dia buat apa tu? 4 kan, kadaran dia 4 kan. 4 kali ganda sebenarnya. 6 biji strawberry, dia buat 24, maksudnya dia nak buat 4 kali ganda. Jadi satu resepi ni untuk 10 gelas.
Untuk 10 gelas. Jadi kalau 4 kali ganda, kali 4 jadi 40 gelas. So, jom kita pergi bawah. Okey, jadi sebenarnya ada 40 gelas kat sini. 10 darab 4, 40 gelas. Okey, jadi 40 kali RM5 ialah RM200. Boleh? Senang je. Kita teruskan. Okey, nombor 10, jadual menunjukkan ukuran tanah kepunyaan Adli yang berbentuk segi empat tepat. Panjang 60 meter, lebar 40 meter. Hitung luas tanah Adli. Okey, luas ialah panjang darab lebar. Jadi dah berhitung panjang berapa? 60 meter darab 40 meter. Berapa ni? 24. 6 darab 4, 24. Sifar ada 2, tambah je sifar belakang 2. Jadi meter persegi. Senang kan? Alright, kita pergi B. Okey, Adli hendak memagar tanahnya. Dia perlu membeli beberapa gulung pagar. Pagar setiap gulung ialah 20 meter. Berapakah gulung pagar yang perlu dibelinya? Okey, jadi kalau nak buat pagar, kena tahu perimeter. Okey, kat sini cikgu dah buat satu segi empat tepat, 60 meter panjang, 40 meter lebar. Jadi total perimeter. Pagar kan perimeter kan. Jadi total perimeter ialah 60 campur 40 campur 60 campur 40 ialah 200 meter. Okey, jadi satu gulung 20 meter. Berapa gulung diperlukan? Jadi 20 meter darab berapa gulung dapat 200 meter. Kan dia tambah satu sifar kan? Maknanya ialah 10. Kalau siapa yang tak tahu sebenarnya, bahagi pun boleh. Macam ni, 200 bagi 20. Ni kosong, turun kosong. Berapa? 10. Kosong. Okey. So, 10, bukan 10 meter. 10 gulung. So, jawapan dia ialah 10 gulung. Boleh? Alright. Jom pergi seterusnya. Okey, carta bar nombor 11 Carta bar yang tidak lengkap menunjukkan bilangan murid yang tidak hadir ke sekolah mengikut hari pada suatu minggu. Okey, ni carta tidak hadir ni, murid tidak hadir. Jumlah murid yang tidak hadir pada minggu itu ialah 72 orang. Okey, jumlah Isnin sampai Jumaat ni 72. Okey, tulis nama hari di mana bilangan murid yang tidak hadir seramai 16 orang. Okey, 16 orang. Jadi kita kena tengok ni, carta ni baik-baik, carta palang ni. Yang ni berapa ni? Senin ni. Senin ni. Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjuk sekejap cikgu besarkan. Okey, kita nak tengok dulu berapa senggatan ni. 0 sampai 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya satu bahagian ni ialah 10 bahagi 5. Nampak ke ni? 10 bahagi 5 ialah 2. Jadi 1 ni ialah 2. Jadi 2, 4, 2, 4, 6, 8, baru 10. Okey, seterusnya 12 macam tu lah. So, Isnin ni berapa? Isnin ni 18. Selasa 10, 12. Okey, Rabu sama dengan Selasa 12. Khamis 16. Boleh? Senang kan? Okey, so jawapan dia jawapan dia ialah Khamis. Alright. Teruskan B. Okey, hitung jumlah bilangan murid yang tidak hadir pada 3 hari pertama. 3 hari tu hari apa? Hari Isnin, Selasa, Rabu. Okey, kita tengok jadual. Okey, bukan jadual, carta Selasa, Isnin 18, 12, 12. Okey, kita tambahkan. Jom. Okey, dah tambah dah 42 orang murid. Alright, kita buat C pula. Okey, lengkapkan carta palang bagi menunjukkan bilangan murid yang tidak hadir pada hari Jumaat. Alright, ni kita kena buat apa ni? Tadi dia kata semua 72 kan? Kalau siapa masih ingat lagi lah. Jadi kita kena tolak Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Isnin tadi berapa? 18, 12, 12, 16. So kita tolak 72 tolak 4 nombor ni, nanti baki tu ialah Jumaat. Okey, jom kita tolak. Okey, kat sini cikgu tambah dulu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Baru cikgu tolak dengan semua. Pun boleh juga.
Jadi jawapan dia 14. So macam mana nak lukis 14? Dia suruh lengkapkan, jadi kena lukis lah ni. Okay, ingat tak guna pembaris. Okay, lebih kurang macam ni. Boleh? 16 kan? 12, 10, 12, 14. 14. Salah. Okay, 14. Alright. Okay, kita teruskan soalan 12. Okey, nombor 12. Raja menunjukkan saiz kasut beberapa orang murid. Nyatakan median saiz kasut murid-murid itu. Median itu apa? Median ialah nilai tengah. Okey. Nak tahu nilai tengah, mesti susun daripada kecil ke besar tertib menaik. Mana paling kecil? 4. Lepas tu 5. Lepas tu 6. Lepas tu 7, lepas tu 8, lepas tu 8. Betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 nombor. Okey, potong. Paling depan, paling belakang. Lepas tu paling depan, paling belakang. Okey, yang tertinggal ada 2 nombor. Jadi 6 tambah 7 bahagi 2. Berapa tu? Okey, 13 bahagi 2. Jom. Kita bagi berapa ni? 6, 12. Ada baki kan? Tambah perpuluhan, tambah sifar. Turun sifar perpuluhan, jadi 5, 10. So jawapan dia saiz kasut median ialah 6.5. Boleh? Baik, kita bagi B. Okey, B1. Min bagi 3 nombor ialah 24. Jumlah bagi 3 nombor ialah 72. Tulis aritmetik yang betul bagi mencari jumlah 3 nombor itu. Okey, ada boleh buat macam ni lah. 24 darab 3, 72. Ataupun lagi satu, 24 tambah 24 tambah 24 pun 72. Pilihlah mana-mana. Alright, nombor 2 Roman. Okey, satu nombor lagi ialah 28 ditambah kepada nombor-nombor itu. Hitung min bagi 4 nombor itu. Alright, 3 nombor jumlah dia 72 kan? Jumlah. Jumlah 3 nombor. Okey, jadi tambah nombor yang keempat ialah 28. Jadi 72 tambah 28, 100. Okey, dia kata min. Min ialah jumlah bagi bilangan. Bilangan ada 4. Jadi ni ialah jumlah bagi 4 nombor 100 ni. Jadi 100 bagi 4. Dapat berapa ni? 25. Okey, boleh faham kan? Min ialah jumlah bagi bilangan-bilangan 4. Alright, teruskan. Alright, 13. Raja menunjukkan jarak rumah Hadi ke sekolah. Hadi ke sekolah melalui kedai runcit. Yang bawah ni. Hadi ke sekolah melalui kedai runcit. Memang lalulah kedai runcit. Jarak dari kedai runcit ke sekolah adalah 2 kali jarak dari rumah pot ke kedai runcit. Semula jarak dari kedai runcit ke sekolah. Kedai runcit ke sekolah ni, jarak dia ialah 2 kali jarak daripada rumah pot ke kedai runcit. Ni. Okey, jadi hitung jarak dari rumah pot ke kedai poat ke kedai runcit. Di poat ke kedai runcit. Dia kata ni 2 kali ganda. 2 kali ni macam 2 kali jarak. 2 kali jarak maksudnya yang ni kena nak tahu rumah pot ni macam mana ke kedai runcit. Jawapan dia bahagi 2 lah. Boleh. Maksudnya kedai runcit ke sekolah ni lagi panjang lah jarak dia. Lagi jauh jarak dia. Dan jarak dia 2 kali jarak. Jadi nak tahu bahagi 2. Macam mana nak bagi 2 ni? 7, 14. 1. Ni kena buat 1 sifar. So 5, 10. Jawapan dia 75 km ke? Kan. Ni kan ada titik. So ada titik sini tambah sifar. So sifar perpuluhan 75 km. Ni lah jawapan dia. Boleh ke tak? Alright, kita teruskan. Okey, Hadi mengambil masa selama 28 minit untuk mengayuh basikal pergi dan balik dari rumahnya ke sekolah melalui kedai runcit. Okey, 28 minit dia ambil masa. Hitung masa yang diambil oleh Hadi mengayuh basikalnya bagi setiap 1 kilometer. Senang cerita 1 kilometer lah ni.
Okey, first sekali kita tahu berapa jarak Hadi daripada rumah dia ke sekolah. Dari rumah ke sekolah melalui kedai runcit tu berapa kilometer. Alright, jom tengok gambar. Okey, ikut gambar ni dari rumah Hadi ke sekolah. Maksudnya 500 tambah 1.5 kilometer. Alright. Okey, 500 meter tambah 1.5 kilometer. Okey, berapa dapat ni? Okey, kat sini cikgu pilih untuk tukar M lah. Sebab M ni lagi mudah. Darab 1000, 1.5. Darab 1000 nak tukar meter. 3 kali tambah 2 sifar. Oh, sorry Okey, tambah 2 sifar. Jadi 1500 meter. Okey, jadi 1500 tambah 500. 2000 meter. So, jawapan kat sini ialah 2000 meter. Alright. 2000 meter ni 28 minit. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, 1000 meter berapa minit? Kat sini macam mana nak buat? Sebenarnya cikgu tahulah dia bahagi 2 ni. Tapi kalau siapa yang tak tahu, boleh buat per kat sini. 1000 per 2000 darab 28 minit. Okey. Ni kadaran kan? Formula kadaran. Ni semua sifar ni boleh potong ni. Ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. 1 darab 28 bagi 2. Jadi 28 bagi 2. 8, 4. Okey. So, jawapan dia cuba kecilkan sikit. Alright. Okey, jawapan dia 14 minit. Boleh? Hasil bahagi tadi Alright. Okey, 14. Raja menunjukkan sebuah kubus. Sisi dia 5. Hitung isi padu kubus itu. Kubus ialah panjang darab lebar darab tinggi. Panjang 5, lebar 5, tinggi 5. Kubus sisi semua sama. 5 darab 5 darab 5. Berapa dapat? Biasa kadang murid dia pergi tambah. Tapi sebenarnya macam ni. 5 darab 5, 25. Darab 5, 25, 2, 10, 12. Okey. Sentimeter cube apa tu? Alah, lupa pula cikgu. Sentimeter cube sentimeter padu. Aduh, Okey, teruskan B. Okey, B. 30 kubus yang sama dapat diisi hingga penuh ke dalam dekat 2 kali pula ke dalam dia. Kotak J. Okey, ni kotak J Ada tulis ni. Okey, hitung panjang sisi Y. Alright. Jadi kita kena kira 30 isi padu kubus. 30 kubus. Tadi apa jawapan? 125 kan sentimeter padu. So kena darab 30. Nak tahu berapa jumlah apa tu? Isi padu 30 buah kubus. Okey, jom kita darab. Okey, darab nombor 30 ni kalau ada sifar buat turun je sifar. Terus 5 darab 3 15. 2 darab 3 6 campur 1 7. 1 darab 3 3. Okey, so jawapan dia 3750 cm padu. Okey, untuk jadi kotak ni sebenarnya isi padu dia ialah ni 3750 cm padu. Okey, jadi panjang 25 cm darab Y lebar dia. Y kan ni? Darab 15 cm dan jawapan dia 3750 cm padu. Okey, jadi macam mana dapat Y? Senang je. Nak bahagi 15, bahagilah 25. 2 kali bahagi lah, dapat nanti tinggal dia Y. Boleh? Okey, jom kita bagi. Okey, cikgu dah siap. Sifir 25. Kita kena bagi 2 kali kan? Okey, cikgu start bagi 25. So, 1, 25. Ni 12, 125. 125 ada? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tak pandai buat sifir 25, senang je. Tengok cikgu punya nanti pandai lah tu. Okey, ada baki tak? Tak ada. So, kosong lah. Ni kosong. Okey, 150. Lepas tu, 150 bahagi 15 pula. Ada 2 kali kena bagi. Ni senang lah. 15.
Okay, so 10. Terconteng pula. So, jawapan dia Y ni ialah 10 cm. Alright, faham kan? Okay, jom kita teruskan. Okay, nombor 15 terakhir ni. Raja menunjukkan harga dua jenis biskut. Biskut oatmeal dengan biskut hazelnut. Okay, baca ni 100 gram ni RM8.50. Pembelian 400 gram ke atas, rebate RM4. Okay, ni awak baca lah. Wan membeli 300 gram biskut oatmeal. Oatmeal. Berapa dia perlu bayar? Okay, tengok. 100 gram, RM8.50. 300 gram, 100 gram, RM8.50. 300 gram, berapa ringgit? Kalau kita pakai kadaran, kita buat macam ni kan. 300 per 100 darab RM8.50. Okay, tapi siapa yang perasan, dia sebenarnya darab 3 ni. Siapa yang tak perasan buat macam ni. Boleh? Okay, ni ada 2 pasang sifar boleh potong ni. Cikgu punya potong pun terlebih. Okay, so 3 darab RM8.50. Okay, jom kita darab. Okay, jawapan dia RM25.50. Cikgu dah saya darab. Ni sorry cikgu tu salah potong, teruk jadinya. Okay, ini yang B pula. Apa tu? Yang B, Maria membeli biskut hazelnut sebanyak RM60. Hitung jisim biskut hazelnut yang dibeli olehnya. Okay, hazelnut dia beli RM60. Hitung jisim biskut hazelnut yang dibeli olehnya. Susah juga ni. Okay, macam biasa kita akan buat kadaran 100 gram RM12. RM60 kat atas sebab yang nak cari kat atas. Tak tahu. Okay, jadi kita buat per kepada nombor yang kedua-dua belahnya ada. So 60 per 12 darab 100 gram. Okay, sifir 12. Siapa yang tahu? Memang dia akan tahu punya ni. 12 dengan 60 ni. 48, 60. Okey, 60 ialah 5. Kan? 60 ialah 5. 12 ialah 1. Jadi potong ni 1, ni 5. Boleh? Faham tak ni? Okay, so 500 gram. Okey, tapi ada juga cara lain, nanti kejap 500 gram. So RM60 dapat 500 gram. Tapi dia kata pembelian 400 gram ke atas percuma 50 gram. Jadi 500 tambah lagi 50 gram, jadi 550 gram. So itulah jawapan dia, 550 gram. Alright, boleh? Itulah jisim dia untuk RM60. Alright, cikgu cakap tadi ada lagi satu cara kan. Okey, kejap. Cikgu buat 60 per 12 darab 100 gram. Okey, siapa yang tak tahu sifir 12 ni, sebenarnya ada sifir 12, sifir 6 pun boleh. 6, 12. So 6, 1, 12, 2 kan. 6, 1, 12, 2. Okey. 1 dengan kosong jadi 10 kan. So 2, 10, 2 boleh jadi 1, 10 akan jadi 5. Sama juga nanti. Alright. Okay, harap manfaat untuk awak. Kita jumpa lagi di set yang lain. Alright. Bye.